berpikir Anda sepatutnya mengikuti ekspedisi sekolah yang menyeronokkan, tetapi akhirnya ia bertukar menjadi misteri pengembaraan? Salam sejahtera semua, saya Desi Kristi Aloysius alias Lasius. Saya Herina Adelisa Herizon. Dan saya Ruhul Fadila. Hari ini kami akan mengupas sebuah novel remaja yang bertajuk Banglo 10 karya Suzlina Idris. Novel remaja ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2025. Novel ini menjanjikan pengembaraan, persahabatan, dan misteri yang memikat hati remaja. Mari kita selami ceritanya. Selamat datang ke channel Bisik-Bisik Novel. Novel ini mengisahkan sekumpulan murid sekolah menengah Seri Selembar yang terlibat dalam ekspedisi mendaki bukit. Pengembaraan ini bermula apabila mereka menemukan sebuah banglo usang yang berada di dalam hutan. Rizwan sebagai ketua ekspedisi telah menemukan sekeping gambar keluarga hartawan yang maut 10 tahun yang lalu. Anak hartawan ini masih hilang dan belum ditemui. Rizwan dan rakan-rakannya berhasrat untuk merungkai misteri kehilangan gadis tersebut. Dapatkah anak gadis hartawan tersebut ditemui dengan selamat? Pengalaman ini bukan sekadar pengembaraan fizikal, ia juga menguji keberanian, kesetiaan dan kematangan mereka. Apakah misteri lain yang ada dalam banglo kosong itu? Segalanya akan terjawab dalam Banglo 10. Untuk membedah karya ini, kami menggunakan pendekatan moral dan juga pendekatan psikologi. Mungkinkah kamu semua tertanya-tanya, mengapakah kami menggunakan pendekatan moral dan pendekatan psikologi untuk membedah novel ini? Sebabnya mudah. Sebagai novel remaja, isu etika dan nilai murni ialah tulang belakang cerita ini. Kita bukan sekadar nak tahu hantu tu ada ke tak, tapi kita nak lihat bagaimana watak-watak ni buat keputusan yang betul dalam keadaan terdesak. Dan dari sudut psikologi pula, novel ini berjaya menggambarkan roller coaster emosi remaja, rasa takut, rasa ingin tahu dan keberanian yang muncul secara tiba-tiba. Itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita kaji sebagai pembaca. Kita beralih kepada kritikan penganalisisan. Jika dianalisis dari sudut perwatakan pula, watak Rizwan bukan sekadar penggerak cerita, tetapi dia berfungsi sebagai penstabil emosi bagi kumpulan pengangkat tersebut. Dalam keadaan cemas seperti tersesat dan hujan lebat, penulis membina watak Rizwan dengan sifat rasional. Dia tidak panik, sebaliknya membuat keputusan berdasarkan logik dan keselamatan ahli kumpulannya. Walaupun setiap ahli kumpulan mempunyai kelemahan seperti rasa takut, rasa ragu, namun kekuatan mereka terletak pada kesatuan kumpulan. Buktinya terdapat pada bab 1 muka surat 5 yang mengatakan, dia memandang persekitaran, walaupun hatinya agak resah dengan keadaan tersebut, namun dia tidak boleh memburukkan lagi keadaan. Kalau dia menunjukkan sikap resah gelisah, apalagi kawan-kawannya. Seterusnya pada muka surat 7, Rizwan sebagai ketua kumpulan mengarahkan kawan-kawannya mencari kayu api. Dalam keadaan darurat seperti itu, apa-apapun berguna. Dia akan mengawal kawasan sekeliling. dan yang terakhir pada muka surat 10 yang mengatakan, lampu sulu dinyalakan. Rizwan masuk terlebih dahulu. Setelah memastikan banglo tersebut berada dalam keadaan yang baik, dia mengarahkan keempat-empat rakannya memanjat masuk ke dalam banglo tersebut.
Jadi sebagai huraian, kepimpinan Rizwan ini menunjukkan kematangan seorang remaja yang mampu berpikir secara logik walaupun dalam keadaan cemas. Hal ini menjadikan beliau seorang watak utama yang sangat realistik dan mudah dipahami oleh pembaca remaja yang juga sedang belajar memikul tanggung jawab. Dari sudut latar pula, biasanya antagonis adalah watak jahat. Tetapi dalam novel ini, Banglo 10 itu sendiri berperanan sebagai entiti yang menentang watak utama. Penulis menggunakan teknik personifikasi atau gambar latar yang sangat menyeramkan sehingga Banglo itu terasa hidup dan mengancam keselamatan mereka. Buktinya ada pada muka surat 6. Setelah mendapat persetujuan ramai, mereka berlima pun menuju ke arah banglo lama tersebut. Suasana sungguh menyeramkan. Angin bertiup keras. Tidak ada punca elektrik di banglo tersebut. Pintu banglo tersebut tertutup rapat. Latar tempat ini bukan sekadar hiasan, tetapi alat untuk membina suspens. Banglo ini menjadi punca konflik dan punca ketakutan. Tanpa suasana Banglo 10 yang menekan psikologi watak, tahap ketegangan cerita ini akan berkurangan. Dari sudut plot novel ini menjadi sangat menarik kerana penggunaan teknik foreshadowing iaitu bayangan awal. Penemuan peta lama di dalam banglo tersebut bukan sekadar satu kebetulan tetapi merupakan petunjuk awal yang memberikan bayangan kepada pembaca bahawa terdapat rahsia yang lebih besar yang akan terbongkar. Buktinya pada muka surat 10 yang mengatakan bahawa Rizwan melangkah mendekati rak yang terdapat jalan rahsia tersebut. Sehelai kertas terjatuh dari salah satu. Pada muka 11 yang mengatakan bahawa buku yang berada di situ. Sebuah peta tertera di kertas tersebut. Terong rahsia. Mereka semua terperanjat. Ternyata mereka sudah menjejaki sebuah misteri. Dan pada muka surat 17 yang mengatakan bahawa Faizul mengambil sesuatu daripada sebuah buku yang berselarakan. Sehelai penanda buku yang bertulis "Anakku sayang". Ada sesuatu yang terselit di celah-celah penanda buku. Sebuah peta kecil. Peta tersebut dimasukkan ke dalam beg sandangnya. Faizul yakin peta itu akan dapat membawa mereka kepada penemuan yang tidak disangka-sangka. teknik ini sangat berkesan untuk mengekalkan minat pembaca. Ia mewujudkan teka-teki dalam minat pembaca tentang mengapa ada peta di situ. Apakah kaitan dengan kes keluarga Tau Kee Chong? Dan ini menunjukkan struktur plot yang kemas dan terancang oleh penulis. Beralih kepada kritikan sanjungan pula, kami menyanjung tinggi penulis kerana berjaya menampilkan watak remaja yang mempunyai jati diri dan kepimpinan yang tinggi. Bukan sekadar remaja yang hanya tahu bermain. Buktinya ada pada muka surat 10 bab 1. Rizwan masuk terlebih dahulu. Setelah memastikan banglo tersebut berada dalam keadaan yang baik, dia mengarahkan keempat-empat rakannya memanjat masuk ke dalam banglo tersebut. Kita menyanjung penerapan nilai tanggungjawab dalam diri watak Rizwan. Ini memberikan contoh yang sangat baik kepada pembaca remaja tentang cara menguruskan keadaan semasa berada dalam kecemasan. Kami menyanjung tinggi keupayaan penulis untuk menyuntik ilmu kemandirian dan juga kearifan tempatan.
Penulis tidak hanya bercerita, tetapi mendidik pembaca tentang cara hidup di hutan. Ini menjadi nilai tambah kepada kualiti novel ini. Buktinya pada bab 6 muka surat 107 yang mengatakan, Di samping obor, Tok Batin membekalkan mereka makanan dan serbuk belerang kuning. Belerang kuning itu boleh menakutkan binatang berbisa. Hanya taburkan belerang di tempat mereka berhenti. teks ini menunjukkan penulis membina sebuah novel yang mempunyai kualiti sastra yang tinggi kerana memberi input ilmu merentas kurikulum. Kami juga menyanjung tinggi aspek yang paling ketara dalam novel ini, yaitu kehebatan penulis dalam membina suasana dan atmosfera cerita. Penulis berjaya menghidupkan latar hutan dengan begitu berkesan sehingga pembaca seolah-olah turut berada dalam dunia cerita tersebut. Buktinya pada bab 1 muka surat 5 yang mengatakan, Dia memandang persekitaran, walaupun hatinya agak resah dengan keadaan tersebut, namun dia tidak boleh memburukkan lagi keadaan. Kalau dia menunjukkan sikap resah gelisah, apalagi kawan-kawannya. hal ini telah mewujudkan rasa cemas dan tegang dalam kalangan pembaca. Penggunaan elemen alam ini secara konsisten menjadikan suasana cerita lebih realistik, dramatik, dan mampu meningkatkan keterlibatan emosi pembaca terhadap peristiwa yang berlaku. Bukan itu sahaja, kami juga menyanjung penggambaran semangat setia kawan yang dipaparkan secara jelas dan meyakinkan. Penulis tidak sekadar menyatakan bahawa watak-watak tersebut bersahabat baik, tetapi membuktikannya melalui tindakan dan interaksi yang berlaku dalam situasi mencabar. Buktinya pada bab 1 muka surat 18 yang mengatakan bahawa Buku yang berada di situ. Sebuah peta tertera di kertas tersebut. Terowong rahasia. Mereka semua terperanjat. Ternyata mereka sudah menjejaki sebuah misteri. dan juga pada muka surat 23 yang mengatakan bahawa Wah, kemah aku pun kamu dah pasang. Terima kasih Faizul. Kalau kamu nak mandi, pergilah. Hari siang lagi ni. Jom Faizul, aku pun nak mandi ni. Lepas tu, kita tunggu Rasman. Bolehlah kita solat sama-sama. Faizul mengangguk dan mengambil baju dan tuala dan mengikuti Rizwan ke sungai. hal ini menunjukkan wujudnya keprihatinan dan tanggung jawab dalam hubungan mereka dan menjadikan nilai persahabatan yang diketengahkan lebih menonjol kerana ia disampaikan melalui tindakan realistik, bukan sekadar dialog kosong. Sekaligus, ia menguatkan lagi elemen kemanusiaan dalam penceritaan. Kami juga menjunjung tinggi penulis kerana berjaya membina struktur plot yang disusun oleh penulis dengan sangat kemas, terutamanya dalam meletakkan elemen misteri yang membuatkan pembaca ingin terus membaca. Buktinya ada pada muka surat 10. Rizwan melangkah mendekati rak yang terdapat jalan rahasia tersebut. Sehelai kertas terjatuh dari salah satu Muka surat 11. buku yang berada di situ. Sebuah peta tertera di kertas tersebut. Terowong rahasia. Mereka semua terperanjat. Ternyata mereka sudah menjejaki sebuah misteri. Dan pada muka surat 17. Faizul mengambil sesuatu daripada sebuah buku yang berselerakan. Sehelai penanda buku yang bertulis Anakku Sayang. Ada sesuatu yang terselit di sela-sela penanda buku. Sebuah peta kecil. Peta tersebut dimasukkan ke dalam beg sandangnya. Faizul yakin peta itu akan dapat membawa mereka kepada penemuan yang tidak disangka-sangka.
Pujian diberikan kepada penulis kerana teknik foreshadowing atau bayangan awal ini. Ia bukan sahaja menarik minat pembaca, tetapi membuatkan plot cerita ini tidak mendatar. Bagi kritikan teguran pula, sebagai seorang pengulas, saya mendapati masih terdapat beberapa kelemahan dari aspek logik penceritaan dan pembangunan konflik yang boleh diperhalusi untuk meningkatkan mutu keseluruhan karya ini. Teguran pertama kami adalah menyentuh aspek kelojikan plot, khususnya dalam subplot misi pencarian murid-murid yang hilang oleh guru mereka. Buktinya ada pada bab 4 muka surat 61. Mereka meneruskan perjalanan menuju ke hutan. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya mereka menemui jalan keluar. Setelah berehat, mereka meneruskan perjalanan sehingga bertemu dengan perkampungan orang asli. Berdasarkan petikan tersebut, kami berpendapat bahawa perjalanan pihak pencari ini digambarkan terlalu lancar dan mudah. Secara logik penceritaan, bagi sebuah hutan yang digambarkan sebagai hutan tebal, tempoh masa hanya sejam untuk menemui jalan keluar dan perkampungan orang asli dirasakan kurang realistik. Ketiadaan rintangan fizikal atau konflik alam menyebabkan fasa pencarian ini kehilangan unsur suspens dan debaran yang sepatutnya dirasai oleh pembaca. Kami juga ingin menegur tentang penglibatan watak antagonis yang kurang memberikan impak langsung terhadap perkembangan konflik utama dalam cerita. Hal ini kerana kebanyakan adegan yang melibatkan antagonis hanya berlaku dalam bentuk monolog atau perbualan. Buktinya ada pada bab 2 muka surat 44 yang mengatakan, Tuan Li yang sedang berada di dalam pejabatnya termenung. Dia teringat tentang mendiang abangnya Tau Kecong. Hubungan dia dengan abangnya itu tidak begitu baik. Bukti ini menyebabkan ancaman antagonis terasa agak pasif dan kurang mendesak. Dari sudut penceritaan, ia lebih bersifat memberitahu pembaca tentang konflik berbanding menunjukkan ancaman itu secara langsung. Oleh itu, jika antagonis lebih banyak dilibatkan secara aktif dalam peristiwa utama, ia pasti dapat meningkatkan ketegangan serta momentum cerita secara keseluruhan. Kami juga ingin menegur plot di mana sekumpulan remaja yang berhadapan dengan ancaman fizikal daripada sekumpulan penjahat. Tetapi bagi kami, babak ini terasa agak anti-climax. Mengapa? Kerana penjahat tersebut cuma menggeledah barang dan pergi begitu sahaja. Buktinya pada muka surat 88 bab 6 yang mengatakan bahawa Cikgu Megat terjaga daripada tidur apabila mendengar bunyi sesuatu di luar kemah. Kelibat beberapa orang sedang berjalan-jalan. Ternyata penjahat-penjahat itu tidak mengapa-ngapakan mereka. Mereka berlalu pergi setelah menggeledah barang-barang yang diletakkan di luar kemah. Mujur, mereka selamat. pada pandangan kami, tindakan penjahat ini sangat tidak realistik bagi sebuah novel yang bercorak misteri dan pengembaraan. Secara psikologinya, kehadiran penjahat sepatutnya membina kemuncak ketegangan. Namun, tindakan penjahat yang seolah-olah melepaskan mangsa begitu sahaja menyebabkan elemen suspense dalam novel ini menurun dan terasa sedikit anti-climax. Konflik ini sepatutnya boleh dikembangkan lagi dengan lebih mendebarkan untuk menguji keberanian watak-watak remaja tersebut.
Dalam kritikan saranan pula, kami menyarankan agar penulis memperkukuh watak antagonis pada novel ini. Konflik akan menjadi lebih hebat sekiranya penjahat mempunyai motif psikologi yang lebih kompleks, bukannya sekadar tamak akan harta semata-mata. Kami juga menyarankan agar penulis untuk mewujudkan konflik dalaman dalam kumpulan Rizwan. Walaupun mereka digambarkan sebagai satu pasukan yang baik, tetapi cerita akan menjadi lebih menarik jika ada pertengkaran kecil atau perbezaan pendapat. Hal ini akan menjadikan emosi cerita lebih kuat dan menunjukkan kepimpinan Rizwan dengan lebih jelas apabila konflik itu akhirnya dapat diselesaikan. Memandangkan novel ini diterbitkan untuk remaja pada tahun 2025, peranan watak wanita seperti Laili dan Mariam perlu lebih dinamik. Kami mencadangkan agar penulis memberikan tugasan yang lebih teknikal kepada watak wanita, seperti kepakaran dalam membaca kompas dan pengetahuan tentang herba hutan. Ini akan memberikan imej wanita lebih berdaya saing dan mandiri sesuai dengan wanita pada zaman ini. Kami juga ingin menyarankan supaya penulis memperbagaikan laras bahasa mengikut situasi. Walaupun menggunakan bahasa Melayu standard, penggunaan kata seru, ayat pendek yang cemas, atau slang remaja yang sopan boleh digunakan untuk menghidupkan suasana. Ini akan membuatkan pembaca lebih mudah untuk terikat dengan perbualan watak. Bagi kritikan penilaian pula, secara penilaiannya, novel ini adalah karya yang sangat matang. Ia asli kerana menggabungkan elemen misteri dengan nilai integriti. Ia bukan sekadar cerita yang penuh dengan misteri, tetapi cerita ini mengajarkan kita tentang bagaimana remaja bersatu hati dalam menguruskan tanggungjawab amanah dalam keadaan yang mencemaskan. Menyambung apa yang dikatakan oleh saudari Fadila sebentar tadi, dari perspektif psikologi, kami menilai bahawa penulis berjaya menggambarkan daya tahan mental watak-watak remaja ini. Walaupun mereka berhadapan dengan tekanan perasaan dan ketakutan yang luar biasa, perkembangan watak mereka menunjukkan kematangan emosi dalam membuat keputusan. Ini membuktikan bahawa aspek psikologi manusia dalam situasi yang krisis dapat digambarkan dengan sangat teliti dalam novel ini. Selain itu, jika dilihat dari sudut pendekatan moral, novel ini berjaya mengangkat martabat nilai murni sosio masyarakat kita. Penulis tidak hanya mementingkan debaran plot, tetapi bijak menyelitkan dilema moral yang memaksa pembaca berpikir tentang kesan setiap tindakan. Inilah yang menjadikan karya ini mempunyai jiwa dan impak yang mendalam, bukan sekadar sebuah novel thriller yang kosong. Dari perspektif kami sebagai penganalisis, naskah ini mempunyai fungsi didaktik yang kuat, yaitu mendidik jiwa remaja agar sentiasa berpegang kepada prinsip amanah, walaupun nyawa menjadi taruhan. Gabungan antara kekuatan mental dalam aspek psikologi dan kejernihan hati dalam aspek moral inilah yang menjadikan karya ini mempunyai jiwa dan impak yang mendalam. Ia membuktikan bahawa sastra remaja kita mampu menjadi medium pembentukan sastra yang berkesan, bukannya sekadar sebuah naskah thriller yang kosong atau mengejar populariti semata-mata. Kesimpulannya, Banglo 10 adalah novel remaja yang sangat menarik untuk dibaca kerana syarat dengan pelbagai pengajaran dan jalan cerita yang penuh dengan tanda tanya. Walaupun
novel ini mempunyai beberapa kelemahan kecil, tetapi mesej moral dan pendekatan psikologi amat jelas dan berkesan. Kami berikan 4.7/5 bintang untuk novel ini. Jangan lepaskan peluang untuk membaca novel remaja Banglos 10 kerana ia sesuai untuk remaja yang ingin menikmati penggambaraan dengan penuh misteri sambil menimba nilai persahabatan dan keberanian. Jika anda berminat dengan buku ini, anda boleh melayari laman web DBP Niaga ataupun aplikasi Shopee untuk mendapatkan buku ini. Jumpa lagi.